وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين ya Rabbal Alamin. Kata muallif, beberapa isyarat ahli ikhtisas daripada Baharil Basmalah. Situ kan? Situ. Muka surat 14. Katanya beberapa isyarat, yakni beberapa petunjuk. Isyarat ni maknanya ad-dilalah, petunjuk. Tapi tunjuk itu atas jalan sembunyi. Itu makna isyarat. Artinya ada yang di sebalik yang tersurat, iaitulah yang tersirat di dalam lautan basmalah. Berarti kita sudah duduk di penghujung kitab dah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya. Kita sudah duduk berada 16 Sya'ban. Kan hari ini 16, kemarin dah 15. Baik. Dekat dah kita dengan 20. 20 ni macam dengan umur 40. Berarti kita dah dekat dah dengan kematian. Dekat dengan bulan Ramadan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan juga memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba kita tengok apakah isyarat ahli ikhtisas. Artinya ahli ikhtisas ni artinya orang-orang yang istimewa, orang-orang yang special, kan? Orang yang tertentu daripada kalangan awliya illah, daripada kalangan wali-wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak menceritakan kepada kita tentang isyarat-isyarat yang terkandung di dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran, kan? Baik. Coba kita tengok katanya, ketahuilah bahawa segala huruf basmalah itu ada 19. Tuan-tuan kira tengoklah. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif,
ra ha mim alif mim nun kan. Patuh alif lam ra ha ya mim ya tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ada 19 huruf. Baik. Jadi maka 19 huruf itu membentuk kalimah, membentuk kalimah dan juga membentuk jumlah. Maka daripada kalimah dan jumlah itu membentuk makna. Bila sebut membentuk makna, maka maknanya ada dua. Ada makna zahir dan juga ada makna batin. Maka makna batin itulah dikatakan isyarat. Kita nak faham tu. Makna batin itulah dinamakan isyarat. Jadi sekarang kita nak mempelajari isyarat itulah. Apakah makna yang tersirat di sebalik yang tersurat bagi huruf-huruf basmalah itu. Baik. Pelajari bagi betul. Tengok dia kata dan bilangan itu, yakni bilangan 19 huruf tu panggil apa? Wafaqat, yakni sama dengan zabaniyah, iaitu dengan bilangan malaikat zabaniyah. Jadi bilangan malaikat zabaniyah kan, iaitu ada 19 juga. Seperti mana bilangan huruf bismillah ada 19, maka malaikat zabaniyah juga ada 19. Apa dia malaikat zabaniyah ni? Malaikat zabaniyah tu iaitu malaikat yang menunggu pintu neraka, menunggu pintu neraka. Itu malaikat zabaniyah. Dipanggil khazanatun nar. Khazanatun nar artinya penunggu pintu neraka. Baik. Mereka ini tuan-tuan tak pernah senyum, kecuali mereka senyum pada satu ketika sahaja, iaitu pada ketika melawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi kita pergi melihat neraka. Masa tu ya, malaikat zabaniyah ini dia senyum dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada tu dia tak senyum. Baik. Jadi apa faedahnya muafakat bilangan tu? Kita tengok. Dan sesungguhnya telah datang daripada Ibni Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ibni Mas'ud tu maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia Abdullah bin Mas'ud berkata, man arada an yunjiyahu Allahu minaz zabaniyati tis'ah asyar falyaqul bismillahirrahmanirrahim lianna hurufah tis'ata asyar. Itu disebut dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, iaitu masyhur dengan tafsir Imam Qurtubi. Boleh tengok baik. Dia kata barang siapa yang berkehendak, yakni yang berkeinginan dan juga berkemahuan bahawa melepaskan akan meriak siapa itu oleh Allah Ta'ala lepas daripada zabaniyah yang 19 itu, maka hendaklah ia membaca bismillahirrahmanirrahim. Baca insyaAllah lepas dari
daripada 19 malaikat zabaniyah. Ini kerana apa? Dia kata kerana segala hurufnya, huruf bismillah itu 19. Jadi satu huruf untuk satu malaikat, satu huruf untuk satu malaikat. 19 huruf untuk 19 malaikat zabaniyah. Baik kan? Baik. Jadi apa makna lepas sini? Maksudnya apa tuan-tuan? Yakni maksudnya Allah Ta'ala menjadikan setiap satu huruf daripada 19 huruf bismillah itu, Allah Ta'ala jadikan dia junnah. Apa makna junnah? Ya ada jinnah, jannah, junnah. Itu semacam kalau jannah itu makna dua, taman atau syurga. Kalau jinnah itu jangan jadi jin betina, jin perempuan, jinnah. Kalau junnah jas apa juga junnatun, itu maknanya wiqayah. Wiqayah itu maksudnya satu penjagaan, satu pelindungan, satu peliharaan. Jadi Allah Ta'ala akan jadikan tiap-tiap satu huruf daripada 19 huruf bismillah itu jadi benteng, perisai. Junnah maknanya perisai, perisai atau benteng daripada 19 malaikat zabaniyah. Inilah jadi kita kena banyak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan nak buat pelindungan diri pun boleh, iaitu kita baca sebanyak 40 kali. Kita hadiahkan dia kepada ahli naubah. InsyaAllah ahli naubah itu ialah rijalul ghaib, wali-wali Allah Ta'ala yang ghaib yang kita tak nampak. Jadi kita baca bismillah itu banyak 40 kali. Kita niat sebagai wiqayah, penjagaan. InsyaAllah sihir tak kena, santau tak kena, apalagi lah yang seumpama dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu halus, juga sebagainya. Orang nak santau dijaga, orang nak sihir dijaga, insyaAllah Tuhan menjaga.
maka dengan segala huruf ini kembali ia kepada 10 kan, dengan tidak berulang-ulang. Maka dengan segala huruf ini kembali ia kepada 10 dengan tidak berulang-ulang. Nah, kemana maksud? Ya, asalnya 10 saja. Dalam 19 itu dia 10 huruf saja. Tapi jadi 19 sebab dia berulang-ulang. Contohnya ha, sin, mim, itu ada alif, lam, 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 ha, itu harakan alif ulang, lam ulang pula, ra tidak ulang, itu ha, tak ada lagi jadi mim tak ulang sebab ini bismillah. Lepas tu nun, nun tak ada lagi, dia tak berulang. Lepas tu ar-rahim, ar-rahim dia berulang pula, alif berulang, lam berulang, ra berulang, ha berulang, ya, ya tak ada lagi, mim berulang pula. Jadi kalau kira ke semua hak tak berulang tu hanya 10 huruf sahaja dan tidak berulang-ulang, tanpa berulang. Jadi hakikatnya bismillah itu kalau tak dicampur dengan huruf yang berulang-ulang, dia 10 huruf saja. Ba, sin, mim, alif, lam, lepas tu ra, ha, ha, lagi ya, satu lagi nun, 10 huruf saja. Ini tak boleh. Atau yang berulang-ulang dia tak kira lah, dia kira satu makna. Maksud sebab tu disebut maka dengan segala huruf ini kembali ia segala huruf ini kepada 10. Kita kira lah, dengan tidak berulang-ulang. Jadi dengan tidak berulang-ulang huruf tu. Ada apa yang berulang-ulang, kita kira lah, dia kembali balik kepada makna awal. Maka hamba hendak menyebutnya dengan ringkasnya, 10 huruf itu dengan ringkas cukuplah, tak payah panjang-panjang kan. Panjang-panjang lagi cemui pula. Kerana zaman akhir atau akhir zaman ni memang orang tak suka mengaji kitab panjang-panjang, kitab tebal-tebal, cemui. Ngaji nipih ni pun duk fikir 2-3 kali nak lari, tak lari, nak lari, malu. Kakak tunggu juga kan. Di situ kan cemui ngaji. Tambah kitab sok-sok lagi tu pakai dak dah lah kan. Habis. Sebab tu saya pilih pendekatan baru kan, kita cedok ambil pada kitab-kitab sok-sok, buat kitab nipih-nipih kecil-kecil, bincang satu bab untuk memudahkan kan. Kalau tidak nak tengok ni kitab banyak ni rujukan dia, banyak rujukan dia. Baik, kalau gitu cuba kita tengok apa rahsia. Katanya maka Imam Fakhrul Razi rahimahullahu ta'ala, Imam Fakhrul Razi tahu kan, iaitu ulama besar dalam bidang tafsir Al-Quran. Dia ada mengarang kitab tafsir Al-Quran, nama tafsir Fakhrul Razi, juga yang masyhur dengan tafsir Mafatihul Ghaib, bagi pembuka, anak kunci yang membuka segala rahsia ghaib. Kitab ni besar, dan beliau juga mengarang dalam bab Usuluddin, dipanggil kitab Imam Fakhrul Razi. Apa kata beliau? Katanya bahawa ba pada bismillah tu
dia ambil daripada al-birri, kan? Al-birr tu baca dengan kasrah ba, birri. Kerana boleh baca al-barru fathah ba, dan boleh juga baca dengan al-burru dhammah ba, tapi maknanya lain-lain. Kalau baca barru itu maknanya darat, kan? Daratan. Tak sesuai sini, takkan makna ba tu daratan. Kalau baca dengan burru dengan dhammah ba itu maknanya gandum. Bur tu maknanya gandum. Tak sesuai, maka sini kena baca dengan birru, maknanya berbuat baik. Birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada dua ibu bapa. Itu birru. Sini kita baca al-birru. Jadi huruf ba itu diambil daripada al-bir, kan? Al-bir bahasa maknanya baik, kan? Maka Allah itu al-barru. Allah itu yang banyak berbuat baik. Tersebut yakni yang berbuat baik ia Allah atas orang-orang yang beriman. Tuan-tuan ingat tak kaedah yang lepas? Kita baca dah pelajaran yang lepas bahawa semua huruf-huruf bismillah itu, kan, semuanya mengandungi di dalamnya nama-nama Allah. Semua nama-nama Allah. Ba ada nama Allah. Tengok balik pelajaran yang lepas. Semua mengandungi nama-nama Allah. Tiap-tiap huruf tu. Jadi sini huruf ba pada bismillah dia panggil ba, itu diambil daripada al-birri yang maknanya baik. Kalau begitu Allah Ta'ala itu al-barru, boleh baca al-barru, kan? Apa makna al-barru? Yakni yang berbuat baik ia Allah atas orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk atau cara Allah Ta'ala berbuat baik kepada orang yang beriman? Dengan itu orang mengaji ibarat dia panggil balit taswir. Taswir ni bukan mana bergambar, berfotograf. Taswir juga kadang-kadang dengan makna photostat. Kita nak photostat tu dipanggil taswir, photostat. Tapi taswir sini maknanya dia nak beri gambaran bentuk. Bagaimanakah gambaran dan juga bentuk Allah Ta'ala berbuat baik terhadap hamba dia yang beriman ini dengan anwa'il karamat di dunia dan di akhirat. Itu bentuk dia, iaitu dengan Allah Ta'ala berbuat baik ini, bentuk dia dengan Allah Ta'ala berikan kepada kita ini pelbagai anwa', pelbagai karamat, pelbagai kemuliaan-kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Itu kebaikan Tuhan kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Oh, cantik tu kalau kita faham baca bismillah. Allah, baiknya Allah, kan? Baiknya Allah kepada kita, dia beri kepada kita ini dengan pelbagai bentuk kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Tuan-tuan tengok apakah kemuliaan kita di dunia ini. Nampak apa dia kemuliaan yang Tuhan bagi, yang Allah Ta'ala muliakan kita di dunia ni apa? Nampak tak?
Kita makan dengan mulut, dengan tangan ke dengan mulut? Nak tanya tuan-tuan, kita makan dengan tangan ke dengan mulut? Tak jawab, tak lepas lesen ni. Kita makan dengan tangan ke dengan mulut? Dengan mulut. Kalau makan dengan mulut sama dengan lemur kebau. Jadi tak ada beza kita dengan lemur kebau makan dengan mulut. Dengan tangan. Bau suar ke mulut. Kan? Sebab tu bila mana dibaca ayat ini, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kami muliakan anak Adam. Karramna bani Adam, Allah muliakan anak Adam ini. Maka ditafsir oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas maklum, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW, sahabat Nabi, yang alim dengan ilmu tafsir Al-Quran berkat doa Nabi SAW. Ni orang yang alim dengan tafsir Al-Quran. Nabi kita berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia ilmu ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Maka apa tafsir Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mentafsirkan di antara kemuliaan, karamat yang Allah Ta'ala berikan kepada anak Adam ialah Allah bagi akal. Lemur tak ada akal, ada otak ya. Otak semua ada, lemur ada otak, lemur kera ada otak kera, udang pun ada otak udang. Kan? Semua ada otak, tapi akal tak ada. Tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan akal. Dan dengan akal kita dapat berfikir mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kan? Gitu. Lagi kita ringkaskan, apa lagi Allah Ta'ala muliakan kita anak Adam ini beza dengan binatang? Apa lagi? Iaitu Allah Ta'ala jadikan kita ini tangan. Lemur pun ada tangan juga. Ada kaki juga, tapi tangan kita sebelah atas. Kan? Tengok kita semua atas. Lepas tu sebut dalam ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Elok pendirian kita. Tengok kepala kita di atas, perut di bawah. Lepas tu tuan-tuan tengok kepala lemur dengan perut lemur sama. Sama. Kerana dia fikir makan perut makan. Kita ni otak letak atas, perut duduk bawah. Sebab tu kalau orang otaknya fikir nak makan ni macam dengan lemur. Jangan lemur. Kan? Ni Tuhan letak otak kita di atas, fikiran kita di atas, perut duduk bawah. Maknanya kena fikir dulu, bab makan tu kena fikir kemudian. Kita ini tak kira halal haram, makannya. Sedangkan Tuhan bagi fikiran, fikir dulu nak makan tu halal ke, haram ke, baik manfaat ke, mudarat ke. Tu akal duduk di bawah, di atas, perut duduk bawah. Kan? Jadi macam-macam kalau kita nak cerita kekaraman yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Maka Ibnu Abbas juga mengatakan di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Adam, iaitu kita ni makan dengan tangan, suap ke mulut. Adakah tuan-tuan makan nasi bi, makan lagu tu tak dengan mulut?
Dah. Itu lembu kebar depa terih dengan mulut. Takkan depa suapkan dengan kaki depa, tangan depa ke mulut, dah tak boleh. Ini satu karamah. Satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ingat kalau orang tanya kita, kita makan apa? Tangan, bukan dengan mulut. Bukan dengan mulut. Makan dengan tangan, ambil dengan tangan, suap ke mulut. Ini karamah, satu kemuliaan. Kan? Tak sama dengan binatang. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang lain. Apa di antara kemuliaan yang lain? Kita mati tak jadi najis. Benda lain mati jadi bangkai, najis. Itu satu karamah. Kita manusia ni kalau kita mati, mayat kita, tubuh badan kita tak najis. Tapi benda lain bila mati automatik jadi bangkai, najis, haram. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan ke atas kamu bangkai. Ini satu karamah. Baik kan? Dan banyak lagi lah kalau kita nak bincang ayat ni. Walaqad karramna bani Adam. Tuan-tuan pelajari ayat ni, buka kitab tafsir dan pelbagai-bagai tafsir, tengok segi zahirnya dan isyaratnya. Tuan-tuan nampak anwa'ul karamah dunia wa ukhra, pelbagai kemuliaan-kemuliaan dunia dan akhirat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni cukup banyak. Kita ni mulia tuan-tuan. Sebab tu malaikat pun teringin nak jadi manusia. Tuan-tuan biasa dengar dah cerita orang bunian? Orang bunian. Pasal apa orang bunian suka kat manusia? Nak tengok ada orang bunian? Tak payah buat kacau tak tahu cerita lah kita. Kalau nak tengok pergi gajah teriak. Tak payah cerita lah. Kita terus kacau alam orang lain kan? Sibuk dengan alam kita sudah. Baik. Tengok kita balik. Jadi pada bismillah itu diambil daripada al-barru. Al-barru, Allah Ta'ala itu al-barru, yang berbuat baik. Baik. Dan yang paling besar kebaikannya dan karamatnya itu apa? Tengok, ialah bahawa memuliakan Allah akan mereka itu orang-orang yang beriman tu. Allah Ta'ala muliakan pada hari kiamat dengan dapat melihatnya, melihat zat Allah. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan kan? Baik, saya nak bawa panjang sikit sini sebab matlamat kita bukan nak khatam kitab, tapi kita nak kaji. Ada satu perkataan ulama menyebut awliyaullahi araisul wujud wala yarahum al-mujrimun. Ini perkataan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Cuba kita pahami perkataan ini. Dia sebut sekali lagi, saya ulang, awliyaullah araisul wujud wala yarahum al-mujrimun.
faqalilun man ya'rifuhum. 3 patah perkataan yang bermaksud wali-wali Allah itu, wali-wali Allah itu umpama pengantin-pengantin perempuan yang ada di dalam alam ini, dan tidak dapat melihat mereka itu oleh para pendosa. Maka mereka itu sikit sangatlah orang yang mengenali mereka itu. yakni sikit sangat orang yang mengenal mereka, tak ramai. Cuba tuan-tuan fikir ni, InsyaAllah dengan fikir itu dapat futuh, dapat pembukaan rahsia. Kita ni duduk mengaji tak mau fikir, teringat nak telannya tu yang tak terbuka. Cuba bila mengaji, kita sambil-sambil mengaji, fikir insyaAllah terbuka kan. Sebab kita ni manja kan, orang manja ni tunggu nak makan, masak dia tak mau, nak susah payah, nak pergi beli ikan tak mau, nak beli sayur tak mau, dia duduk tunggu sila panggung atas meja, tunggu orang main hidang, tu saja. Tu panggil manja. Jangan manja sangat dengan nafsu. Bila kita manja dengan nafsu, kita lesu, kita letih kan? Maka kita kena mujahadah, riadah, bagi sikit, kena banyak fikir kan? Jadi kalau wali-wali Allah Ta'ala itu dia panggil umpama pengantin di alam ini, pengantin zaman dulu, bukan zaman sekarang. Pengantin zaman sekarang tak jadi pengantin ke, dah kenal lah kan? Ni bakal menantu kita, ni bakal isteri kita semua. Pengantin zaman dulu tak ada siapa kenal dia, kecuali yang mengenalinya orang yang terdekat dengan dia. Abang kakak dia kenal dia, ibu bapa dia saja mengenali dia. Orang ajnabi, orang asing tak kenal. Ibarat macam dengan sekarang kalau kita buat perumpamaan seperti wanita-wanita di Yaman, orang tak boleh kenal mereka kan? Tutup habis ke semua. Tu tak dapat siapa kenal. Guru-guru yang mengajar pun mengajar di sebalik tirai, di sebalik dinding, tak duduk dalam satu majlis, hanya dengar suara saja kan? Mereka jaga sungguh dulu, tak ada siapa kenal. Tu situ, tu perumpamaan. Sebab tu dia sebut wala yarahum al-mujrimun, para pendosa, orang yang melakukan dosa, tidak dapat melihat mereka. Jadi ahli-ahli maksiat macam dengan kita ni, kita tak dapat melihat wali-wali, kita tak akan dapat mengenal wali-wali. Sebab kita ni banyak dosa. Bila banyak dosa, dosa itu akan menjadi hijab, menjadi halangan. Mereka orang suci, mereka orang yang bersih, maka kita tidak dapat tengok mereka. Maksud tengok sini, melihat di sini, yakni melihat khususiyah mereka. Jadi kita kata kami tengok wali, contoh. Kami nak tengok Pak Sumit, contoh saja. Misalnya seperti kita kata Pak Sumit tu arwahnya waliullah kan? Atau kita kata Habib Omar itu waliullah. Kita dah tengok Habib Omar contohnya kan, misal. Betul kita dapat tengok, tapi kita tengok Habib Omar macam dengan manusia, kita tidak lihat sifat khususiyah kewalian dia. Itu kita tidak dapat lihat. Kita tengok Habib Omar, Habib saja. Ataupun kita tengok seorang tu wali macam dengan orang biasa, dia makan, dia minum,
dia berkahwin, macam tu ya. Tapi kita tidak dapat memandang dan melihat khususiyah, keistimewaan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, kan? Macam tu kita nampak biasa ya, dia berkahwin juga, dia pun ada anak bini juga, dia pun berjalan-jalan makan angin juga. Kita nampak biasa kerana kita dihijab daripada khususiyah, sifat keistimewaan dia kita tak tahu. Inilah, maka kita tidak dapat melihat mereka. Orang sedikit sangat yang mengenal mereka. Ini kerana kita berdosa, maka kita tak dapat kemuliaan ini. Ini tuan-tuan bayangkan, kenapa kita tidak dapat bermimpi Rasulullah? Kenapa kita tidak dapat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekalipun kita minta doa, ya Allah, Allahumma arini wajha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'ala, yaqazatan wa manama. Ya Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada aku wajah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam sekarang atau masa akan datang, sama ada sedar atau mimpi. Pasal apa kita duk minta, tak dapat tengok juga, tak dapat lihat juga. Cuba tanya, aku siapa? Aku banyak berdosa. Dosa itu yang menghijabkan kita daripada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun banyak kali pergi ziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, sekalipun kita banyak berqasidah atau seumpamanya, tapi tak dapat lihat. Kenapa? Kerana di situ, kerana melihat Rasulullah itu kemuliaan. Kan ini kita nak bincang kemuliaan ni, saya nak tarik ni, nak tarik dulu. Kalau wali pun kita tidak dapat lihat, bagaimana nak lihat ketua segala wali, ketua segala nabi, ketua segala rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kena cek balik dari masing-masing. Tiba-tiba di akhirat Tuhan bagi kita ini dapat melihat zat dia, Allahu Akbar. Ini kemuliaan. Tu nak sebut tadi ni, tak ada satu kemuliaan yang paling besar melainkan Allah Ta'ala muliakan kita ini dapat melihat zatnya di akhirat. Ini daripada al-barru, kebaikan Allah, kebajikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita tengok ni, baru lepas kan tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dengar dah cerita, tapi benda yang macam ni kita tak akan dapat, melainkan kita kena suhbah baru dapat. Tuan-tuan dapat tak benda ni? Ini kita dapat, cerita ni kita dapat, yakni bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam sampai ke langit yang ketujuh, Nabi kita masuk syurga, melihat di dalam syurga. Lepas tu Nabi kita keluar, yang kita baca dah lepas kan. Lepas tu Nabi kita tengok pula neraka. Lepas tu Nabi kita diangkatkan naik kepada satu tempat namanya Sidrah Muntaha. Dah sana. Maka sampai ke Sidrah Muntaha tu, asalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril jalan bersama-sama. Kan? Bahasa kita panggil apa? Seiring dan sejalan, kan? Lagu siapa tu? Saya ingat dulu lagu tu.
seiring dan sejalan. Syarif Buai ni ke apa? Dia nak? Kan? Seiring dan sejalan. Lagu tu topkan dulu kan. Nabi kita berjalan seiring dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tapi bila sampai dekat Sidrah Muntaha, malaikat Jibril dia ghostan sikit. Dia bagi Nabi kita pergi dulu. Nabi ke depan, malaikat Jibril di belakang sikit Nabi. Terkejut Nabi. Nabi kata, kenapa engkau terkemudian wahai Jibril, sedangkan kita berjalan seiring, sejalan? Jibril kata, tempat aku di sini. Engkau jalanlah seorang, maka di sana anta wa rabbuk, itu engkau bersama Tuhan engkau. Aku tang ni. Maka Nabi SAW pun berkata, oh inilah tempat taulan meninggalkan taulannya, yakni seorang kawan akan meninggalkan kawannya. Ini tempat kamu tang ni. Macam yang kita lah kita jalan naik motor, naik kereta sekali, sampai pun sekali. Bila sampai satu tempat, kawan ni nak sebut kawan kita ni orang tarik VIP. Hak seorang hang duduk sana dan itulah kurang kan. Jadi hang kena makan sana, kawan ni orang tarik masuk VIP. Oh tang ni lah tempat berpisahnya kita. Tak sama, kerana maqam dia ni lain, maqam ni lain. Artinya maqam Jibril lain, maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lain. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, kalau aku langkah satu langkah, maka aku terbakar, hancur. Kalau satu langkah, Nabi kita cuba kita tengok, Nabi kita masuk bukan satu langkah, tapi berlangkah-langkah. Di depan Nabi kita itu ada nur, ada satu cahaya. Yang nur itu tuan-tuan, ada 70,000 lagi hijab daripada nur nak sampai yang nama tempatnya Mustawa. 70,000 lagi hijab tu, bayangkan. Sedangkan kalau kita tengok Jibril tu nur, Jibril tu dijadikan daripada cahaya. Kan kita tahu kan dalam hadis Nabi sebut khuliqatil malaikatu min nur, dijadikan malaikat itu daripada cahaya. Takkan cahaya tak boleh masuk dalam cahaya? Betul. Nabi kita itu cahaya daripada segala cahaya, sumber cahaya daripada segala cahaya. Nabi kita masuk tuan-tuan, seorat bulu pun tak terbakar, tak hancur. Malaikat Jibril kata, kalau aku langkah satu langkah, aku terbakar, hancur. Nabi kita masuk bukan satu langkah, tapi berlangkah-langkah, ribu langkah. Seorat bulu di badan Nabi sikit pun tak terjejas. Allahu Akbar. Bayangkan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, kalau aku masuk, Jibril hancur, terbakar. Nabi kita masuk, seorat pun tak hangus, tak terbakar. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebatnya di situ. Lepas tu nak ceritanya tahu, Nabi kita sampai satu tempat yang namanya Mustawa. Mustawa ni kalau kita habaq bagi lebih kurang tempat tanah rata lah. Mustawa tu tanah rata, tanah pamah, tak berbukit, tak berbonggol, atau luas. Di situlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Allah, dapat berbicara dengan Allah, berkalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini karamah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercepis cepisan sikit tu
kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Ini karamah dia, semuanya dengan barakah Nabi kita Muhammad, dengan kemuliaan, dengan keagungan atau kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat Tuhan ni. Tu tuan-tuan bayang. Tapi melihat tu, adakah lihat dengan mata kita ni? Tu nak tanya. Nak tengok ke dengan mata kita ni? Tak. Nak tengok apa? Mata kita ni banyak tengok Facebook. Mata kita ni banyak tengok kartun, game. Lagi banyak mata kita ni banyak tengok benda-benda yang mengarut. Takkan mata yang penuh dengan dosa maksiat ni nak tengok zat Allah? Ini tarbiyah, ini tazkiyah, tasbiyah. Kita kena cucikan pandangan mata kita. Ingat, tiap-tiap kali kita istighfar, ya Allah ampunilah dosa mataku, aku nak tengok zatmu, aku nak tengok rasulmu. Kan punca kita tak boleh tengok tu kerana dosa-dosa pandangan lah. Kita tengok benda ni, tengok benda tu, tengok benda ni, tengok benda tu. Sebab tu kita tidak dapat melihat benda yang mulia. Kalau wali pun kita tidak dapat tengok, lebih lagi Nabi kita nak tengok lagu mana? Maka lebih-lebih lagi Allah. Nak melihat lagu mana? Kena sucikan, bersihkan. Sebab tu bila kita istighfar, tuan-tuan, kena istighfar satu-satu. Saya pernah tanya kepada guru, Dok guru, macam mana nak bagi kita khusyuk dalam sembahyang? Kita jawab mudah kan? Soalan ni kan mudah. Alah, nak khusyuk dalam sembahyang kan payah. Pejam mata rapat-rapat, dah duduk fikir apa khusyuk. Tidak, tuan-tuan, dia ada proses dia. Cuba tuan-tuan buat, InsyaAllah mujarrab. Kita dah cuba kan? Waktu kalau tuan-tuan nak khusyuk, cuba buat. Waktu tuan-tuan ambil wudu, ambil ayat sembahyang kan? Waktu kita berkumur, dia panggil madmadah. Waktu ketika kita berkumur, kita niat, aku kumur, aku buang segala dosa yang ada dalam mulutku. Waktu ketika kita ludah air tu, kita ludahkan sekali niat, aku ludah, aku buangkan segala dosa. Macam tu juga waktu kita istinsyaq, yakni memasukkan air ke dalam hidung, begitu juga kita buang, kita seh kan, ayatlah hidung tu, niat juga seh, buang segala dosa yang ada pada hidung, duk cium benda-benda yang tak elok. Kemudian bila kita basuh muka, kan basuh muka tu niat, ya Allah, alirkanlah segala dosa-dosa yang ada pada wajah aku. Buangkan dosa bagi mengalir bersama dengan air wuduk ni, jatuh sekali. Begitulah seterusnya. Ketika kita basuh tangan kanan dan juga tangan kiri pun niat gitu, ya Allah, ya Tuhanku, alirkanlah dosa-dosa yang ada pada tangan ini pergi bersama mengalir dengan air wuduk ni. Seterusnya basuh kepala, rambut kepala, basuh kaki. Semua cuba kita niatkan begitu,
hilangkan semua, buangkan semua dosa-dosa yang ada pada anggota kita itu, insya-Allah. Dan satu, dan yang kedua, waktu ketika kita ambil wudu, sama ada rukun wudu ataupun sunat wudu, maka kita jangan lupa zikrullah. Jangan lupa zikrullah. Ingat pada Allah. InsyaAllah tak lupa zikir dalam wudu, insyaAllah tak lupa zikir kita dalam sembahyang. Orang ketika ambil wudu, dia lupa pada Allah, pasti dia akan lupa Allah dalam sembahyang. Cuba cek diri sendiri. Kita ini ambil wudu, kita tak ra'i dah sunat-sunat wudu. Contoh, ketika kita nak ambil wudu, sunat tak kita istiqbalul qiblah, yakni menghadap qiblat, kan? Ngaji dalam bab wudu fiqhan, sunat ketika kita ambil wudu tu istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Jadi kita ambil wudu dah tak hadap qiblat, mai sembahyang menghadap qiblat, tak jadi. Dia kena mula daripada awal lagi. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang cemerlang pada permulaannya, pasti cemerlang kesudahannya. Kita di awal itu dah tak okey lah, nak KO lah. Lepas tu main semayang nak cemerlang lagu mana. Cuba kita pelajari cemerlang daripada awal. Ambil wudu zikrullah, ambil wudu menghadap kiblah, insya-Allah mai dalam semayang hati kita berzikir kepada Allah. Mai dalam semayang juga hati kita istiqbal ila Allah, berhadap kepada Allah. Faham tak? Cuba buat. Cuba buat, insya-Allah khusyuk, insya-Allah hudur. Han, ni aku dok buat tak boleh, baru sekali. Cuba buat banyak kali ni, buat sekali tak boleh, buat dua kali tak boleh, menyebai tinggal terus. Maybe orang menyebai ni tak ada apa, menyebai dah. Kena buat banyak kali. Jangan kita main mengaji nak. Main ngaji sekali tak faham ngaji apa, main dua kali tak faham, menyebai, tak payah piyah nak. Kau mengaji kau payah. Boleh ke dia? Tak boleh lagu tu, kan? Kena ngaji juga, kena lawan juga, lama-lama boleh, lama-lama faham, kan? Inilah sebab tu punca bahasa apa, kadang-kadang aku nampak main ngaji, nampak faham, tapi kadang-kadang main tak faham. Kena cek kita main ni kok mana awal dia. Kita main dah wudu tak, kita main kelang kabut tak, kita main tenang. Sebab tu saya kata main tu istighfar dulu, salawat dulu lah kita, jangan duk merapu, kan? InsyaAllah masuk dalam majlis mengaji, kita minta pada Allah niat yang betul, Tuhan buka, kan? Ada orang salah Tok Guru, Tok Guru tu tak erti hurai, tu yang kami tak faham, ni salah Tok Guru pula. Macam-macam. Tang dia tu tak salah lah, kan? Tang dia tu tak salah lah. Tok Guru tu tak erti nak ngajak tu kami tak faham. Kalau dia tak erti ngajak, dia nak ngajak ke mana? Dia macam-macam sikap manusia itu, kan? Orang panggil sikap manusia, semuanya dari punca hati. Jadi cuba tuan-tuan buat tu, kita bagi penawar, kita bagi cara ubat untuk nak memahami rahsia-rahsia ini, kan? Rahsia-rahsia ini ubat dia. Jadi kalau kita nak tengok benda yang baik, benda yang mulia, maka jaga mata kita, jangan tengok benda-benda yang kotor. Kalau kita tengok benda kotor, kita tak akan dapat tengok benda yang elok, kerana dia sudah dikotori. Gitu jugalah apa benda pun, kalau kita mendengar benda-benda yang kotor,
maka kita tak akan mendengar benda-benda yang baik kerana pendengaran kita sudah dikotori. Itu jugalah kan? Anggota-anggota yang lain. Jadi oleh itu, kalau kita nak tengok para wali Allah, kalau kita nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam mimpi atau sedar, kan, jagalah penglihatan kita. Begitu juga kalau kita nak tengok zat Allah Ta'ala di akhirat, ini karamah yang paling mulia sekali di akhirat yang Tuhan beri kepada hamba-Nya, jaga penglihatan kita. Soalan hak tadi tak jawab lagi. Mata mana nak tengok Tuhan tu? Mata ni ke? Tak jawab lagi tu. Baru duk sembang baru. Saya nak tengok tuan-tuan bikiak ke tak bikiak. Saya bawa jalan pusing tu. Rupanya tak bikiak juga. Mata mana? Bukan mata ni tuan-tuan. Mata ni dah hancur, dah binasa. Kullu man 'alaiha fan. Mata kita ni dah hancur. Lagipun mata kita ni bukan dicipta untuk melihat benda yang qadim. Zat Allah qadim, mata kita bukan qadim, maka tak layak untuk tengok yang qadim, kecuali benda tu qadim. Artinya di akhirat nanti Tuhan jadikan kita ini khalqan jadidan, satu ciptaan yang baru yang sesuai dengan benda yang qadim. Bukan mata ni, tapi mata yang qadim. Dalilnya seorang perempuan yang benar, yang digelar sebagai Ummu Zubair, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia minta dekat Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, doakan untuk saya agar Allah memasukkan saya ke dalam syurga. Maka Nabi kita kata dekat perempuan tu, namanya Safiyah. Safiyah, ibu bagi Sayyidina Zubair, kan? Safiyah, ibu bagi Sayyidina Zubair. Dia kata apa? La yadkhulul jannata ajuz. Orang perempuan tua mana boleh masuk syurga? Itu bahasa kita lah. La yadkhulul jannata ajuzun. Tidak masuk syurga perempuan tua. Ajuz, ajaiz, orang-orang tua yang uzur, tak boleh masuk dalam syurga. Maka dia teriak menangis. Dia berpaling pergi, nyok-nyok keluar. Lepas tu datang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tanya awad. Dia ceritalah tadi, aku minta ke Rasulullah tolong doa masuk syurga. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Ni muslimat semua, kawan tuan-tuan semua, tua-tua belakang ni tak masuk syurga. Lepas tak masuk syurga, nak masuk mana lagi? Masuk neraka? Tak mau juga. Tak mau. Kita nak masuk mana? Dan di akhirat dua, syurga neraka, nak masuk mana? Masuk politik. Ada. Maka Sayyidatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun baca ayat ni, inna aisya'nahunna isya'a faja'alnahunna abkara urban atraba.
Maksudnya inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami jadikan mereka itu insya'a, mana khalqan jadidan, kejadian atau ciptaan yang baru. Hak perempuan-perempuan tua tadi itu semua dah reput habis dah, hancur habis dah, dimakan oleh ulat, ditelan oleh bumi. Maka kami jadikan mereka insya'a ay khalqan jadidan, ciptaan yang baru. Tuhan buat lain kita ni tuan-tuan. Kita masuk kubur hancur habis semua dah. Artinya mata kita ni tak bukan mata ni nak tengok, tapi mata yang baru, sesuai untuk memandang yang qadim. Masa sana kita qadim kan, masa yang baru. Dari situ faja'alnahunna abkara, kami jadikan yang tua-tua tu semua anak-anak dara belaka. Jadi tak takutlah tua lah ni pun tak apa, kami akan jadi anak dara. Kan dara uruban, lagi pula mereka ini orang yang dirindui oleh para suami. Tu lelaki tak mau dah hak lain, tak macam dengan dunia. Kalau dunia ni tu lelaki tengok hak perempuan tu tua dah, dia kira nak tengok hak lain kan. Ni tak, dia tak tengok dah yang lain. Uruban makna asyiqatin ila azwajihinna, mereka ni sangat asyik, sangat rindu kepada suami mereka. Lagi atraba, atrab jamak bagi tirbun. Tirbun ni bahasa sekarang kita panggil sebaya, umur sebaya, sama tara. Dia panggil mustawiyat fisin, persamaan pada umur. Umur 30, antara 30 33 tahun semua sebaya belakang. Jadi kita dapat faham daripada ayat ini bahawa mata kita yang akan lihat Allah Ta'ala di akhirat kelak bukan mata ni, mata yang bau, yang dicipta khas untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun kita kata mata yang baru, tetapi ada kaitannya dengan mata di dunia. Artinya jagalah mata kita ni untuk melihat benda yang mulia, insya-Allah dapat melihat yang mulia. Jadi bersihkan daripada pandangan melihat kepada benda-benda yang dilarang, ditegah oleh Allah. Pasti kita akan dapat karamah, kemuliaan ini. Maka tak ada kemuliaan yang paling besar melainkan kemuliaan kita dapat memandang zat Allah Ta'ala dalam syurga. Ini kita dapat faham daripada ba pada huruf ba bismillah. Sa'anan sa'adu, tak tahulah kok kita rasa kecil. Nak sa'. Baik. Maka sabitlah pada memulai basmalah dengan huruf ba itu beberapa isyarat. Ni baru nak masuk isyarat-isyarat yang lain. Masa cukup lah. Jadilah insya-Allah. Tengok kalau ikut tu ada sekali lagi, maka giliran kita tajul arus kan, minggu depan tu. Jadi maknanya nak jumpa kita ni kena lepas raya lah. Lepas raya lah. InsyaAllah. Tanda bagi elok tu nak berhenti lama, berhenti sini lah. Dia gajah teriak jalan macam yang biasa, insyaAllah. Di situ kita tak berhenti. Baik. Lepas tu kalau orang tanya kita, hari ni kita nak buat balik apa?
Kita nak buat balik apa hari ni? Hak mengaji tadi ni nak balik apa? Awak baliklah kebaikan Allah. Pada apa kita bincang tu iaitu birrullah. Kebaikan Allah, yakni Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita semuanya. Maka kebaikan Allah itu banyak, tapi yang paling banyak, yang paling besar ialah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita idamkan, yang kita harapkan. Sehingga ada satu perkataan ulama, iaitu Sayyidi Umar bin Farid radhiyallahu anhu. Sayyidi Umar bin Farid ini dia disebut sebagai, dapat gelaran jolokkan Sayyidul Usyaq atau Sayyidul Ashiqin, pimpinan atau pemimpin para orang-orang yang asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kata apa? Laisa su'li minal jinani na'ima, walakin su'li minhu li'araka. Ini munajat dia dalam Ta'iyah Ibn al-Farid. Munajat Ibn al-Farid dengan Tuhan. Ya Tuhanku, bukanlah permintaan aku nak masuk syurga kerana nikmat syurga, tetapi permintaan aku nak masuk syurga itu ialah kerana aku ingin melihat engkau. Tak sama kan kita minta masuk syurga pasal tengok anak bidadari kan? Kita minta, ya Allah masukkanlah aku syurga, pasal apa? Tengok seekornya anak bidadari. Sehingga dalam kitab Daqaiqul Akhbar, bidadari ni disebut kalau dia hulurkan betih dia terbit pada langit, orang yang ahli bumi ni pakai duk tengok tu tak buat kerja apa dah. Seekoknya, kebunya, seregak sungguh anak bidadari ni kan? Jadi Sayyidi Umar Al-Farid dia minta dekat Allah, laisa su'li minal jinani na'imah, bukanlah permintaan aku masuk syurga itu kerana nikmat syurga, tapi walakin su'li, kan, akan tetapi permintaan aku kepadamu ya Allah, aku nak masuk syurga ni li'araka, kerana aku ingin melihat engkau. Katakan nikmat syurga tak ada apa-apa lah nak dibanding dengan dapat melihat zat Allah. Allahu Akbar. Inilah besar ni karamah, kemuliaan yang Tuhan beri. Allahu Akbar. Jadilah habis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عليك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه،
ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Kalau ada tersilap terkasar bahasa harap dimaafkan. Mudah-mudahan kita sama-sama lancar, tak terikat, tak terlewat dalam perjalanan menuju kepada Allah.